sampai ke langit ketujuh. Summa sa'ida bi ila sama'i sabi'ah, sampai di langit ketujuh. Maka kata Jibril, haza abuka fasallim alaih, inilah bapamu, beri salam pada dia. Fasallamtu alaih faradas salam, dia pun jawab salam, dia pun mengucapkan marhaba, welcome bil ibni salih wa ibni salih, selamat datang wahai anak saudara yang baik dan juga anak kepada orang yang baik. Jadi itu punca Nabi kita bertemu dengan Ibrahim. Ketika dia bertemu dengan Ibrahim itulah Nabi Ibrahim telah menyampaikan wasiat dia untuk kita. Ini hadis tuan-tuan boleh rujuk di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dia ada buat satu bab, bab salah, bab kaifa furidatus salah fil Isra. Dan juga Imam Muslim dia ada buat hadis ini susun di dalam Kitabul Iman, bab al-Isra bir Rasulullah ala ila samawati fardhu ala salawat. Jadi ini hadis sahih. Kenapa Nabi dipertemukan dengan senior dia? Ini ada sebab. Kata Mutawali Asy'arawi rahimahullah, Nabi dipertemukan dengan senior dia supaya dia merasakan bahawa kesusahan yang dia sedang alami di Mekah kerana hinaan orang Taif dan orang Mekah itu nothing. Dia kan, kita kalau bekerja, bila bertemu dengan orang yang pernah kerja macam jawatan kita dan dia lebih susah berbanding kita, kita akan rasa okey. Contoh, tuan-tuan katalah kerja cikgu, guru, selalu mengeluh, cikgu sekarang susah betul lah, kerja perkeranian kena buat macam ni. Dulu tengah hari boleh balik, sekarang petang pun belum tentu mesyuarat co-curriculum lah, dengan pengetua lah, hari Sabtu datang ada sukan lagi, pening kepala lah. Bagaimana cara untuk nak menaikkan semangat kerana kepeningan? Bertemulah dengan guru-guru yang pernah kerja macam kita, yang dah pencen, yang pernah berkhidmat tahun 80-an, ketika zaman lebih susah daripada kita. Kesusahan kita mungkin kerana kesusahan bebanan kerja banyak. Cikgu zaman dulu bebanannya adalah memerangi kebebalan, kebodohan yang terlampau sangat. Ketika itu orang ramai belum ada minat kepada ilmu, tak nak membaca, terpaksa memujuk, pergi ke rumah dan bagai-bagai lagi. Zaman itu tidak semudah kita nak buat pinjaman kenderaan senang, pinjaman rumah zaman sekarang. Dulu kerja pun gaji tak masuk bank, kena ada cek, kena bawa motor pergi. Bila dia bercerita, kita rasa semangat. Dia cerita pengalaman dia di pedalaman begini. Samalah macam kita jadi imam. Oh, kita susahlah sekarang masjid ni, makmum gini, kaki komplain ramai, wah. Don't worry. Jumpa dengan imam-imam yang dah pencen, yang pernah berkhidmat tahun 90-an, 80-an. Dengarkan kisah mereka. Kita akan rasa, dia orang lagi susah nak panggil orang datang semayang. Sekarang ada Facebook, WhatsApp, bagai-bagai, tak ada masalah. Kalau malas lagi, buat saja live. Satu Sungai Buloh boleh tengok. Artinya sentiasa ada jawapan terhadap kesusahan kita. Maka bila Nabi rasa dia susah, Mekah hina dia, Taif hina dia, tapi bila dia tengok senior dia, oh ini Nabi Adam, oh kesian Nabi Adam, anaknya berantakan bagai-bagai. Jumpa pula dengan Nabi Isa, oh lagi seksa, dipitnah seumur hidup, mengatakan dia anak yang tak ada bapa dan bagai-bagai lagi. Tapi Nabi Isa steady. Jumpa dengan Nabi Musa dulu kita pernah ceritakan dalam pertemuan yang lalu. Nabi Musa, umat dia siang malam fikir apa rupa kemaluan dia, lagi teruk dia kena. Sebab Nabi Musa mandi tak pernah telanjang, sampai orang fitnah dia tak nak mandi telanjang kerana kemaluan dia cacat. Tuan-tuan bayang tensionnya Nabi Musa berhadapan dengan umat yang fikir kemaluan dia. Tapi Nabi Musa steady saja. Jumpa pula dengan Nabi Ibrahim. Ini Ibrahim, dia pernah dapat perintah sembelih anak dia, dia pernah macam-macam. Jadi itu tujuan Allah Ta'ala mengaturkan pertemuan Nabi dengan senior dia. Ini dipanggil program regenerasi. Kita bertemu dengan orang yang pernah kerja jawatan macam kita.
Dan kemuncaknya Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan bukan calang-calang Nabi. Sebab itu Nabi kita, siapa ikon dia dalam kerjaya kenabian? Ikon dia adalah, nak sebut idola ni kasar sangat, ikon lah. Orang yang menjadi ikon Nabi kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi ni begitu kagum dengan Nabi Ibrahim. Sampai-sampai kita kan dalam semayang, Nabi kita minta kita selawat untuk Nabi Ibrahim. Begitu spesialnya. Ramai Nabi, tapi selawatlah kau untuk Nabi Ibrahim. Tak wajib, sunat dalam tahiyat kita. Sebab Nabi Ibrahim ni, kalau saya kongsikan sedikit, boleh dikatakan hampir keseluruhan manasik haji, ibadah korban ataupun ibadah di bulan Zulhijjah adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni hebat. Sampaikan dia punya peristiwa yang berlaku pada dia, kita ulang pada hari ini. Sa'i, korban, tawaf, wukuf, apa saja, semuanya dikaitkan dengan rangkaian peristiwa pernah berlaku kepada Nabi Ibrahim. Sehingga kan bila korban, sahabat tanya, mahazil Allahi, kenapa kita kena buat korban ya Rasul? Ini sebab nak ikut bapa kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia hebat. Dia model, exemplar, obedient, seorang yang sangat tinggi tahap kesabaran. Sebab itu dalam Quran, cerita keluarga Nabi Ibrahim saja direkodkan dalam 25 surah dan ada 186 ayat. Nabi Ibrahim ni dia paling terkenal semangatnya sanggup berkorban dan never say no. Itu sebablah Nabi Ibrahim ini dan keluarganya Allah angkat darjat sebagai keluarga terhebat di dunia. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran 'alal alamin. Aku angkat keluarga Adam, Nuh, Ibrahim dan Ali Imran di seluruh alam semesta ini. Surah Ali Imran ayat 33. Nabi Ibrahim adalah Nabi paling banyak diuji dan dia never say no. Bayangkan ketika dia dicampakkan ke dalam api, dia tak pernah surrender. Padahal api yang dia dicampakkan itu sebesar-besar api, tapi dia takkan letak jawatan dia sebagai seorang Nabi. Apa nak jadi, jadilah. Sehingga Allah rekodkan dalam surah Al-Anbiya ayat 69, dia hanya mengucapkan perkataan hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, itu dalam hadis sahih Bukhari, Nabi Ibrahim ketika dicampakkan dalam api, dia betul-betul bergantung kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasil daripada peristiwa ini menjadikan para sahabat ketika nak bertolak ke perang Badar, mereka jadikan bacaan Nabi Ibrahim sebagai pembakar semangat. Itu Allah rekodkan dalam surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika para sahabat diberitahu oleh pembawa berita bahawa orang musyrik sedang mengumpul tentera untuk berperang dengan kamu, fakhshawhum, dan ada di kalangan kamu dah takut, dah mula takut. Fakhshaw, kamu dah mula gerun, takut. Tuan-tuan, ini perang. Kita orang ajak bertumbuk pun takut, penakut kita, cakap besar. Bila dah betul-betul orang ajak bertumbuk pegang kayu, takut. Walaupun belajar silat mandi minyak, orang ajak bertumbuk takut, cakap je action, takut. Maka apatah lagi perang, takut. Tapi Allah sebut fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tetapi sahabat-sahabat ketika itu mengucapkan, cukuplah Allah yang akan tolong kami, kami serahkan pada dia segala urusan kami. Dan Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, itulah bacaan Nabi Ibrahim.
Dia never say no. Kuat semangat dia.